لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu muka pada malam ini. Saya hampir tersilap. Pertama, terlewat. Yang kedua, kereta banyak nak pergi Kuala. Semua kereta keluar. Tekan tu derah dah. Tapi jam. Lepas tu nampak cerah, terang benderang. Masjid dah lah. Kira nak kena masuk. Tiba-tiba kedai makan. Kau tidak, tuan-tuan, tak ada penceramah lah ni. Kan? Kena sedap lah. Sedap nak singgah. Mana orang Sungai Bugis? Sungai Bugis pula. Sungai mana ni? Bombang. Nampak ceria kat kedai tu. Lepas tu barulah saya sampai di masjid, tuan-tuan. Tak apa. Kita teruskan rancangan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qal, daripada Muawiyah ni terkenal lah, Muawiyah bin Abi Sufyan, katibul wahyi. Muawiyah ni terkenal kerana dia merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang bertanggungjawab menulis wahyu. Kerana Nabi ni ummi, tak boleh menulis dan tak boleh membaca. Quran menyebut, dalam Quran ada huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan, dan dia Allah menghantar kepada kamu seorang rasul ummi yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Ada sebab. Kalau Nabi boleh tulis, boleh baca, sekejap lagi orang akan kata dia yang karang ke diri Quran tu. Dia yang tulis ke diri. Quran tu yang kita baca tu, kalau dia boleh tulis, dia boleh baca, boleh jadi dia karang, boleh jadi dia tulis. Dia habaq kata dapat wahyu, mengaku. Tetapi Allah memilih seorang rasul ummi yang dia tidak boleh membaca, tak boleh menulis, dia tak pergi sekolah. Tetapi apabila dia bercakap kepada manusia, membacakan wahyu kepada manusia, sesuatu yang manusia tak boleh kata, tak boleh tuduh dia tulis. Pasal apa? Pasal dia tak boleh tulis. Dan benda-benda yang dia cakap tu benda-benda yang mukjizat, ilmu. Tuan-tuan baca dalam Iqra. Cerita apa Iqra? Iqra cerita tentang apa? Tentang kejadian manusia al-alaq. Ilmu berhubung dengan ni apa? Kejadian janin, tulang, kejadian sains. Macam mana dia tahu? Mana maklumat tu? Apa sumber dia? So ini satu sebab lah. Jadi Muawiyah ni katibul wahyi, penulis wahyu. Dia juga, tuan-tuan, kenal lah, merupakan antara sahabat yang hebat di dalam politik. Muawiyah ni merupakan pengasas Bani Umayyah. Kita ada zaman yang pertama Khulafa Ar-Rashidun atau Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Lepas Ali pergi kat siapa? Pergi kat Al-Hasan, Ustaz. Al-Hasan bin
Ali. Lepas tu Al-Hasan bin Ali serah jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Daripada Muawiyah inilah lahirnya kerajaan dinasti. Dia ni mewarisi sistem lepas daripada dia pergi pada anak-anak sistem warisan ni dimulakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang kata Bani Umayyah tu mai daripada Muawiyah tu lah. Lepas pada jatuhnya Muawiyah, jatuhnya Bani Umayyah, pergi pula kepada Bani Abbasiyah. Lepas tu pergi kepada seterusnya lah sampai kepada khilafah yang terakhir Turki Uthmaniyah yang jatuh di Turki tu. Itu sejarah panjang umat Islam. Lepas tu pecah sampai sekarang lah. Okey, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata aku dengar Nabi kata. Dia kata benda ni dia dengar daripada Nabi. Jadi dia sahabat yang meriwayatkan perkataan Nabi itu daripada mulut Nabi, dia dengar, dia sampaikan kepada kita. Itu dia panggil rantaian perawi itu. Sebab dia sahabat, dia mesti berhenti kat sahabat, lepas tu baru pergi kat Nabi. Sebab bila Nabi cakap, yang dengar sahabat, yang dengar Nabi cakap tu dia panggil sahabat. Kita ni tak bolehlah jadi sahabat, pasal Nabi dah wafat. Jadi Muawiyah ni dia dengar. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada sambungan dia. Ada sambungan dia dalam riwayat yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Hadis Bukhari Muslim. Apa dia yang Muawiyah dengar ni? Muawiyah dengar apa daripada Nabi? Ini yang dia dengar ni. Dia kata Nabi sebut, Nabi telah berkata, man, sesiapa yang Allah yuridu, arada yuridu, sesiapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, khairan, kebaikan umum, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Siapa yang Allah nakkan kebaikan kepadanya, Allah akan memberikan kefakihan kepadanya di dalam agama. Kata Nabi, wa ana qasim, aku tukang beda. Qasim, tukang bahagi. Wallahu yu'ti, tapi Allah yang pilih siapa yang. Aku ni tukang bagi, macam tuan-tuan, saya bagi amanah pada tuan-tuan RM100. Tuan-tuan tanya nak bagi kat siapa? Pergi cari 5 orang, bagi seorang RM20, fakir miskin. Tuan-tuan pumai, miskin bagi. Kau tu tuan-tuan kat aku tak boleh. Aku ni tukang bagi saja. Kawan tu pesan, ustaz pesan, bagi kat orang susah. Hang tak susah, nampak? Wa ana qasim wallahu yu'ti, aku tolong bagi, aku sampaikan. Tapi siapa yang Allah nak untuk dia dapat, itu Allah bagi. Aku sampaikan. Tugas aku apa dia? Tugas Nabi SAW ballaghatar risalah, menyampaikan wahyu. Semua orang dengar, tapi semua orang faham. Itu pilihan Allah. Semua orang mendengar perkataan Nabi, semua orang mendengar hadis Nabi, semua orang mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, tetapi bukan semua orang memahami maksud Nabi SAW, dan bukan semua orang boleh memahami agama. Yang dikatakan yufaqihu fid din tu nanti kita bahaslah. Okey.
Sebab itu walaupun kadang-kadang kita nampak dia tu macam okey, tapi bila dia mengajak ataupun bila dia menyampaikan syarahan, dia merepek banyak, dia mengarut banyak kan. Tapi tengok ke gaya tu macam sakan. Tak apa, kita sambung baca. Jadi yang dimaksudkan dengan kebaikan ni luas. Okey, nanti kita akan syarah lebih lengkap. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan faqih? Yang dimaksudkan dengan yufaqihu fid din. Perkataan yufaqihu itu bermaksud al-fahmu, bermaksud faham. Jadi kalau kita nak translate, sesiapa yang Allah nakkan kebaikan ke atasnya untuk dirinya, maka Allah akan memberikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi orang yang Allah berikan kefahaman, ilmu, dan dia memahami Al-Quran, As-Sunnah, maka orang yang macam ni kita sebut sebagai orang yang mendapat kebaikan. Dan ini adalah fadlun minallah, kurniaan Allah yang dia bagi kepada liman yasha, yang dia bagi kepada siapa yang dia nak. Tapi dia nak pilih itu pula ada cara dia. Pasal apa Allah pilih kat kawan tu, tak bagi kat kawan ni, bagi kat kawan tu, tak bagi kat kawan ni, ada sebab dia. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan memahami agama ni, memahami hukum syarak. Memahami hukum syarak. Memahami apa yang disuruh oleh Allah. Memahami apa yang dilarang oleh Allah. Dan dengan kefahaman itu membawanya melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Bila dia faham, kefahaman itu menghasilkan apa? Apa tanda faham? Tanda faham ni dia buatlah. Satu orang kalau dia tak faham, dia nak buat macam mana? Awak yang tak buat, kita ajak satu benda lah, ajak buat kek ke, ajak buat apa ke, basuh baju ke apa ke, kita ajak. Dia tak buat. Pasal apa hang tak buat? Aku tak faham, hang ajak apa? Bila dia tak faham, dia tak boleh buat. Sebab itu pentingnya al-fahmu, kefahaman. Macam budak-budak pergi sekolah, balik sekolah, dia nak buat kerja sekolah, dia tak faham. Dia tak tahu cikgu tu ajak apa, dia tak tahu. Yang cikgu pula ajak, dia akan tahu budak tu faham ke tak. Macam sebahagian penceramah, dia ajak. Orang faham tak tahu. Yang dia tahu, aku main ajak, boleh claim, cukup. Hampa nak faham tak faham, itu hampa fikir ke diri. Aku dulu pun mengaji, tak faham juga. So kita tak mau macam tu, betul tak? Tuan-tuan mau dia mengajak, tuan-tuan faham, tuan-tuan dapat ilmu. Kalau mengajak tak faham apa, ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Tak ada manfaat, panggil apa? Isi jadual bagi penuh. Setengah-setengah masjid dia syok. Isnin sampai Ahad, Isnin jumpa Isnin penuh, tak ada kosong. Cuba tanya jemaah tu, hampa faham tak yang ustaz-ustaz duk mengajar tu? Faham tak? Faham ni penting. Minta faham. Betul apa dengar apa? Balik buang masa duk entar nak isyak. Kita tak mau. Budaya semata-mata menjadikan kuliah maghrib untuk kita dengar mengisi masa kosong. Nak bagi ada dalam jadual, nak pergi penuh jadual, nak bagi ada orang kata apa laporan. Oh, ini bukan sikap yang bagus. Tujuan kita mari dengar, tujuan kita mengaji untuk kita faham perkataan Allah dan Rasul. Untuk apa? Supaya kita boleh beramal dengan yakin. Itu tujuannya. Nampak? Okey. Hadirin mukminin. Sebab itu kata para ulama juga, apabila seorang itu faham, tanda dia faham, melahirkan apa? Melahirkan khasyatullah.
Seseorang yang faham akan melahirkan takut kepada Allah. Jadi kalaulah dia mengaji banyak, alim, ngapai banyak, tapi tak ada perasaan takut kepada Allah, tak ada perasaan takut kepada seksaan dosa yang Allah Ta'ala sebut tu, maka kita kata dia tak faham juga. So faham ni banyak maksud. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, ilmu itu bukan apa yang kamu hafal, bukan apa yang kamu ingat, bukan apa yang kamu tulis. Al-Imam Syafi'i kata itu bukan ilmu. Ilmu itu ma nafa'a. Ilmu itu ada manfaat dah. Kalau ilmu tak ada manfaat, dia bukan ilmu. Maksudnya ilmu itu tidak mengelokkan kita. Macam tu budak-budak pergi sekolah balik main jadi tak elok, kita akan kata apa? Pergi mengaji apa? Apa belajar apa di sekolah jadi perangai lagu ni? Nampak? Sebab itu kita nak tengok hasilnya. Seperti itu juga tuan-tuan, mari pada kelas-kelas pengajian agama, mesti tuan-tuan nak tengok hasilnya. Artinya apa? Sebab itu dia kata apa? Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, dan telah berkata ia Imam Nawawi rahimahullah, fihi fadilatul ilm wa tafaqquhi fid din wal hathu alaih. Dia kata hadis ni menunjukkan yang pertama kelebihan ilmu, mengatasi harta, mengatasi segala-galanya. Pasal apa? Fihi fadilatul ilm, ini kelebihan ilmu. Hadis ni menunjukkan kelebihan ilmu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi tak kata siapa yang Tuhan nakkan kebaikan, Tuhan bagi harta. Siapa yang Tuhan nakkan kebaikan, Tuhan bagi anak banyak. Nabi tak kata. Man yuridillah, siapa yang Allah nakkan kebaikan, ilmu, faham. Sebab itu dalam hadis yang selalu saya baca, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan tulis, tuan-tuan perasan, dunia ni ada 4 jenis manusia tu. Pertama, orang yang Tuhan bagi harta dengan ilmu. Yang ni dapat pahala dan selamat. Yang kedua, orang yang Tuhan bagi harta, bagi ilmu tak bagi harta. Yang kawan A ni dia ada harta, dia ada ilmu. Dia sedekah, dia buat baguslah pasal dia ada ilmu. Ilmu itu menuntun dia. Ilmu itu mengawal dia. Di mana dia nak guna harta tu, ilmu itu mengajar dia. Dia selamat, dia boleh pahala, dia berjaya. Orang nombor 2, dia ada ilmu tapi dia tak ada harta, tapi ilmu itu menyelamatkan dia. Dia kata apa? Dia kata kalau aku ada harta, aku nak buat macam kawan tu. Dia dapat pahala. Sama tuan. Macam tuan-tuan lah, ilmu banyak, harta tak ada. Ya saya lah, ilmu tak banyak lah, tapi harta lagi tak ada. Dan kita kata apa? Kita kata, aku kalau ada duit, aku nak buat macam tu. Buat macam mana? Nak buat sedekah macam dia lah, pasal kita tahu yang tu bagus. Dapat pahala sama tuan, dapat pahala sama. Tapi yang jahanamnya, yang tak ada ilmu dan tak ada harta. Ada harta tak ada ilmu. Orang yang ketiga ada harta tak ada ilmu. Ada harta tak ada, bila ada harta tak ada ilmu, jadi macam mana? Kan tuan-tuan tengok kan banyak orang kaya, bila anak depa kaya, depa tu kaya cari ke diri. Lepas tu depa mati, tinggal dekat anak-anak depa. Anak-anak depa ni beranak atas berah dah. Beranak senang dah, ilmu tak ada, cerah sat. Pak depa dulu susah, lepas tu depa tak ada ilmu, jahanam lah, habis jual sat. Jahanam. Ilmu tu penting. So saya nak sebut apa kat tuan-tuan? Saya nak kata kat tuan-tuan, ilmu mengatasi segala kurniaan Allah. Sebab itu ilmu ni termasuk rezeki tau. Jadi kita kena luas. Jadi bila Allah bagi ilmu pada tuan-tuan, artinya Allah telah memberikan rezeki yang terbaik daripada rezeki-rezeki yang ada. Kalau Allah bagi rezeki sehat, itu bagus. Duit bagus, pangkat bagus, apa semua yang lain bagus lah. Tapi kalau dia pilih kita boleh ilmu, itu lagi baik lah. Nampak? Orang kenal Imam Syafi'i sebab apa? Tanah benang banyak. Imam Syafi'i siapa dia? Dia ni tanah benang banyak. Harum manis dia tanah berapa puluh helung. Orang kenal Imam Ahmad, orang kenal imam-imam mazhab ni semua pasal apa? Orang kenal Muhammad bin Ismail Bukhari. Tuan-tuan kenal imam-imam ni pasal apa? Bukan pasal mereka duit banyak, bukan pasal mereka pangkat besar, tapi pasal ilmu.
Sebab itu orang yang ada ilmu dikenang sepanjang zaman, berbanding orang yang ada harta. Orang ada harta orang tak ingat, tapi cikgu-cikgu orang ingat. Orang yang mengajar ilmu orang ingat. Nampak? Okey. Kemudian dia kata lagi, ini juga kelebihan untuk kita tafaqquh, mendalami dan memahami agama. Kerana kata dia, kefahaman kepada agama itu qaid ila taqwallah, dia akan memandu kita kepada takwa kepada Allah. Jadi tujuan kita mengaji ini untuk apa, tuan-tuan? Untuk memahami ilmu Allah, memahami agama Allah, hukum hakam Allah, perintah suruhan Allah, larangan Allah, supaya kita bertambah takwa. Situ orang yang kuat mengaji, kuat banyak ibadat dia. Sepatutnya macam tu. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita juga kena tahu ilmu yang kita kena faham ni adalah ilmu yang berasaskan kepada aulawiyat, prioriti. Ilmu yang berasaskan kepada prioriti. Jadi tuan-tuan nak menuntut ilmu ni, memahami ilmu ni, tuan-tuan kena tahu nak mengaji apa. Pertama, memang kita disuruh mengaji. Yang kedua, kita berdoa supaya Allah bagi kita faham. Seterusnya, kita nak kena tahu lah kita nak mengaji apa. Saat lagi ikut semangat kita kata wala, kita pergi mengaji. Dia asasnya kita boleh mengaji semua. Tapi dia ada marhalah dia, ada peringkat dia. Macam tuan-tuan nak mengaji apa? Nombor satu, tak dapat tidak, kita kena mengaji soal akidah. Nombor satu, tuan-tuan kena mengaji akidah. Mengaji tentang iman, tauhid. Itu semua wajib. Tak kira lah apa pun, siapa pun dia wajib mengaji ilmu akidah. Dia kena faham. Faham apa dia? Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tapi tuan-tuan, kalau ada orang pi percaya benda khurafat, dia faham ke tak faham? Sesuatu yang berlaku, kita mengaji ni yang kata yang faham ni. Jangan duk main tuan-tuan. Mengaji mungkin hafal Quran, mungkin hafal, tapi dia tak faham. Lah kali dia pakai tangkai. Siapa yang pakai tangkai tak faham? Siapa yang pergi jumpa bomo tak faham? Pasal itu ada orang yang pergi, pasal itu kita kata ada orang mengaji tauhid, tapi dia tak faham. Kita kata Allah yang bagi rezeki, Allah yang menentukan segala-galanya, Allah yang menjadikan segala-galanya, baik dan buruk itu di tangan Allah. Tiba-tiba dia boleh percaya pada makhluk. Dia tak faham. Ini satu contoh yang jelas. Macam mana orang masjid boleh percaya kat tangkai? Macam mana orang masjid boleh pergi jumpa bomo tapi mengaji tauhid? Hafal sifat 20. Sifat 20 apa? Wujud qidam bakar, wujud qidam bakar, wujud qidam bakar. Kedai tak laku, pergi jumpa Tok Bomo. Benda lekeh sangat. Nampak? Itu menunjukkan dia tak faham. Okey, itu satu. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita pula bila disuruh belajar, kita kena belajar benda-benda yang berkaitan dengan diri kita. Okey, tuan-tuan, apa yang berkaitan dengan diri tuan-tuan selain daripada akidah? Tuan-tuan kena mengaji salat. Semayang, tuan-tuan kena mengaji bab semayang. Sebab semayang ni benda hari-hari. Tuan-tuan kena mengaji sebelum tu berkaitan dengan bersuci, taharah. Yang tu ni saya nak susun ni supaya tuan-tuan tahu nak mengaji apa. Pertama, akidah tauhid. Kemudian tuan-tuan mengaji tentang taharah, pasal kita duk buat hari-hari, ambil wudu. Itu taharah pun macam-macam kadang-kadang. Tak selesai lagi bab taharah. Tak kena mengaji tentang bab najis, tak kena mengaji tentang cara berwudu, tak kena mengaji cara mandi wajib, cara menyucikan istinja najis dan sebagainya. Tuan-tuan kena kenal ciri-ciri najis. Yang tu semua dalam bab taharah. Ini kena mengaji wajib.
Pasal hari-hari kita duk buat wuduk tiap-tiap hari, mandi wajib tiap-tiap hari, apa lagi? Benda-benda yang macam tu hari-hari kita. Orang perempuan berkaitan dengan istihadah, haid, nifas, dia kena mengaji pasal tu benda bersangkutan dengan diri dia. Orang lelaki-lelaki pun kena mengaji pasal dia nak kena ajak anak isteri dia. Okey, lepas tu dia mengaji semayang. Bab-bab semayang tuan-tuan kena mengaji. Ada kelas semayang, ajak tentang semayang, rukun semayang, syarat semayang, cerita tentang tajuk semayang, tuan-tuan kena pergi. Lepas tu macam lah tak payahlah mengaji bab puasa. Pasal lah bukan bulan Ramadan. Kata para ulama, belajar sesuatu boleh belajar, tapi kita fokus apa yang berkaitan langsung. Jadi bila mari tentang lah boleh belajar tentang puasa, tapi puasa itu lebih penting kita belajar bila mari dekat nak puasa. Jadi bila kita nak berhadapan dengan bulan Ramadan, kita mula tafaqquh pula tentang soal Ramadan. Mengaji pula tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Okey, lepas tu tuan-tuan mengaji apa lagi? Selain daripada puasa, zakat. Zakat ni nak kena tengok juga. Okey, katalah ada satu tajuk semayang, satu lagi tajuk zakat. Tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan kena pergi tajuk semayang. Melainkanlah kalau tuan-tuan ni senarai 10 orang terkaya boleh. Jadi berkaitan dengan zakat ni, dia hanya wajib dipelajari oleh orang yang kena bayar zakat. Kalau kita penerima zakat, tak belajar pun tak apa zakat ni. Boleh belajar, tapi dia faham tak susunan, tertib dia, aulawiyat, prioriti dia. Zakat ni kena pada orang yang nak bayar. Jadi kita tahu mana kita nak kena faham betul-betul, nak mengaji betul-betul, nak utamakan dulu. Kemudian tu kita dengar tak apa. Haji, bila kita dapat panggilan, kita dapat jemputan, lah pun kita boleh pergi mengaji. Tapi berbanding haji dengan semayang, kita dahulukan salat daripada haji. Jadi ini tertib dia. Lepas tu tuan-tuan kita belajar pula berkaitan dengan Al-Quran, tajwid. Kita masuk kelas tajwid, lelaki perempuan pergi mengaji tajwid, jangan malu. Perbetulkan bacaan kita, cari guru, kena fokus berkaitan dengan tajwid. Nampak? Lepas tu apa dia lagi tuntutan Al-Quran pada kita selain daripada tajwid? Memahami Quran. Tuan-tuan masuk pula kelas tafsir, mengaji pula berkaitan dengan tafsir. Baru kita tahu apa yang padan dan dituntut ke atas kita. Ini cara kita nak faham, kan? Okey. Setelah itu kata para ulama berkaitan dengan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini, ini juga menunjukkan bahawa bukan semua yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ilmu itu boleh memahami, dan kefahaman manusia itu berbeza-beza di antara satu sama lain. Nampak? Kefahaman kita berbeza-beza. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, di kalangan sahabat pun mereka berbeza cara memahami hadis Nabi SAW. Kefahaman berbeza. Pasal itu ada kefahaman yang okey, ada kefahaman yang tak okey. Kadang-kadang Quran tu baca tu sama dah. Faham Quran tu. Sebab itu tuan-tuan, wujud orang yang sesat dengan Al-Quran. Orang yang baca Quran boleh sesat apabila dia tidak memahami dengan cara pemahaman yang betul. Macam ayat yang selalu saya bagi contoh, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah dan sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Dia faham macam mana Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan, yakin, al-yaqin. Pahaman yang betul al-yaqin tu apa? Mati. Maksudnya kena semayang sampai mati. Tapi dia faham macam mana? Dia kata al-yaqin tu adalah suatu peringkat kita kenal Allah, kita yakin, dan kita dah sampai kepada tahap itu, maka kita tak payah semayang dah.
Jadi itu punca. Ada orang dia mengaji, dia bukan mengaji sangat pun, dia ikut apa ni ajaran tertentu, dia sampai satu peringkat dia tak sembahyang. Pasal dia dah mengenal Allah. Kita kata pasal apa hang tak sembahyang? Aku dah yakin. Nampak? Yakin tak payah sembahyang? Yakin tak payah sembahyang. Allah kata dalam Quran yakin tak payah sembahyang. Nampak? Ini salah satu contoh pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang menyeleweng. Nampak? Okey. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang memahami agama itu adalah dia boleh memahamkan orang lain. Tanda dia faham tu, dia boleh terang dekat orang lain. Itu tanda Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dia boleh cerita kat orang lain. Ada orang dia faham. Dia tak faham. Aku faham. Apa dia yang hang faham? Aku fahamlah. Tajuk apa tadi kita mengaji? Tajuk itulah. Hang faham tak? Aku faham. Hang cerita saat dekat aku nak dengar. Aku tak boleh cerita tapi aku fahamlah. Macam mana kita nak tahu dia faham? Seseorang itu diketahui kefahamannya apabila kita dengar huraian dia kepada tajuk tersebut. Sebab itu orang buat ujian. Nak tengok dia faham ke tak? Cikgu tak boleh tanya, faham tak? Faham. Main Pak Izzah? Tak boleh jawab. Hampa faham tak? Kami faham. Pasal apa tak boleh jawab? Kami faham lah, faham tapi tak boleh jawab. Jenuh kita nak. Macam mana kita nak faham? Kita faham tak? Oh, tidak berapa kali faham lah. Dia kata dia faham. Bila kita tanya dia tak boleh jawab. Lepas tu kita tanya faham. Tapi pasal apa tak boleh jawab? Saya faham lah tapi saya tak boleh jawab. Artinya hang memang tak faham. Sebab itu kita bimbang berlakunya salah faham dan silap faham. Nampak? Jadi sebab itu bila kita faham tuan-tuan, kita digalakkan untuk menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu ni tanggungjawab tuan-tuan semua. Sekadar hadis di Al-Husain, balighu anni walau. Jadi bila tuan-tuan main ni, tuan-tuan wajib faham tau. Tuan-tuan kena faham. Pasal apa tuan-tuan kena faham? Sebab tuan-tuan nak balik sampaikan. Yang mana suami, bapa, dia nak balik cerita dekat bini dia. Abang, mengaji apa abang? Yang aku faham, pertama, kena mengaji. Yang kedua, ilmu ni kena tengok yang mana kita nak buat, kita pergi put mengaji tu. Hang perempuan ni. Ada lagi? Banyak lagi lah tapi takat tu yang aku faham. Okey. Boleh? Mengaji apa abang? Tak. Aku pun tak tahu. Nampak kan? Pasal tu kita doa. Tak ada lah kepercayaan saya tua tak boleh pergi lah. Saya tak boleh terima. Orang kata orang awam ni kita tak boleh ajak lah. Tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi orang kita tuan-tuan, masyarakat kita, masyarakat yang celik tau. Saya bagi contoh mudah. Dulu kita semua pakai telefon bodoh tu. Telefon tekan tu. Sekarang ni saya tak tahulah tuan-tuan pakai telefon apa. Semualah telefon canggih, smartphone. Jenis. Tengok di kedai makan tu. Grup bukan grup sebarangan tu. WhatsApp lagi lah, apalah. Semua canggih. Orang tua-tua pun canggih sekarang ni. Dah boleh yang kata apa. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal tuan-tuan berusaha nak bagi faham, nak bagi guna, belajar, nak bagi reti, upgrade, nak meningkatkan. Soalan agama ni kena meningkatlah. Soalan agama ni kena tambah. Nampak? Okey. Kadang-kadang penyampaian sebahagian pihak memeningkan orang. Ajak bagi jadi pening tu pun satu bab juga. Masalah dari sudut penyampaian. Masalah dari sudut apa? Dari sudut cerita tu. Kadang-kadang kita tengok contoh haji. Haji berapa hari? 6 hari. Mengaji haji
6 tahun. Haji 6 hari ya. 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Habis. Mengaji 6 tahun. Sampai di Mekah, ni cerita popular, sampai di Mekah. Tak tahu. Aku ikut hang. Tak faham. Sebab tu ada lagi atas kapal terbang tanya. Ada tu. Tanya tu kita tahu dia tak faham. Ui, kita nak buat apa ni? Nak buat tamattu'. Nak buat haji tamattu'. Nak niat tamattu' lagu mana? Allah. Soalan tu, tamattu' apa dah tamattu'? Ha? Dak tamattu' apa tuan-tuan faham tamattu'? Bila kita sebut haji tamattu', apa dia? Okey, taklah cakap tuan-tuan jawab Pak Isa kan. Tamattu' artinya buat haji dulu, buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Atas kapal terbang kita niat apa? Atas kapal terbang kita niat umrah. 8 hari bulan baru kita niat haji. Tu tamattu'. Buat umrah dulu. Mana ada niat tamattu'? Sudah faham tak? Tak ada nawaitu tamattu'an. Tamattu' tu buat umrah dulu, lepas tu baru buat. Betul tak tamattu'? Kau saya silap? Tadi dia tanya, kita nak niat tamattu' macam mana? Ha, nak niat tamattu' apa? Ha, niat umrah lah. Oh ya ke? Khusus bidak 3 kali perdana. Perdana 3 kali. Bukan habis-habis perdana 3 kali. Tak faham tak? Kita jadi payah. Itu belum cerita ayat ni. Ayat ni. Lah sekali ayat baik tu juga. So, sebab itu Nabi kata basyiru. Berikan khabar gembira. Wala tunafiru. Jangan buat bagi orang susah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan bagi orang payah. Dia lagi payah, lagi dia syok. Lagi payah, lagi orang faham tak saya ajak apa ni? Faham tak? Tak faham ah? Memang ilmu ni memang bukan sebarangan orang boleh faham. Tu dia. Cikgu yang hebat, cikgu apa? Cikgu yang hebat, cikgu yang boleh ajak bagi orang faham. Aku nak pergi cikgu tu ajak aku boleh faham. Itu cikgu, itu guru. Kalau dia mengajak, tuan-tuan tahu tak? Ni saya nak cerita satu ilmu. Mengenal Allah. Sebelum kita mengenal Allah, kita kena mengenal diri. Apa itu Allah? Jam. Pasal itu ada orang kata dia kalau semayang dia boleh masuk neraka. Pasal apa? Kebanyakan orang semayang lah ni masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia menyembah sesuatu yang dia tak kenal. Itu dia. Jangan main-main ni. Ilmu ni yang bagi jadi isim ni. Gila. Nak kenal Allah sampai tahu mana? Allah tu wujud Tuhan kita. Dia berkuasa. Dia suruh kita sembah dia. Semayang 5 waktu. Cukup lah. Nampak? Sebab itu kadang-kadang orang bila dia nak belajar agama, dia rasa berat. Dia rasa payah nak faham. Kadang-kadang bukan agama tu. Memang bukan agama tu yang payah. Tapi penyampaian dan cara menerangkan agama tu jadi payah. Pasal itu yang jadilah last sekali macam semalam saya ceramah di Penang. Dia jadi macam tu. Masuk bilik ayat jadi wah-wah. Pasal apa? Pasal ayat bila dia ayat bila sentuh muka terus kena pasang niat. Dia pun buka kepala paik tahan ayat. Bila dia sampai ayat ke muka, sahaja aku niat mengangkat hadas kecil, jatuh. Tak masuk lagi. Buang ayat. Niat, ajak niat sampai orang jadi payah nak niat ini merepek ya. Bukan saya kata 8 niat tu ada disebut di kalangan para ulama, tapi sampai kita nak jadi susah payah niat ni benda yang memang manusia ada. Manusia memang asalnya dia ada niat. Ada orang tak ada niat? Ada orang tak ada niat? Semua manusia yang payahnya bukan pasang niat, yang payahnya pasang kepala paik tu. Pasal itu kita nak pasang kepala paik, kita panggil tukang paik main pasang, payah. Ini duduk macam tu, saya buat contoh semalam, duduk depan kepala paik tengah jam, tak pasang-pasang niat lagi. Semayang pun berdiri, habis kul, tak masuk-masuk niat lagi. Apa saya apa? Pasal dia bukan niat tu, saya kata dia doa tok niat,
Allahu Akbar, niatlah. Apa dia tu niat? Niat lintasanlah hati. Apa yang tuan-tuan ada niat, apa yang tuan-tuan nak buatlah hati, itulah. Takkan mudah macam tu. Niat yang pertama hendaklah kan? Okey, last sekali dia jadi tak berniat. Kan? Okey, seterusnya tuan-tuan hadirin mukminin. Lagi kita nak tengok. Selain daripada orang yang diberikan kepahaman dalam agama, disebut juga oleh para ulama tentang beberapa golongan yang juga diberikan kebaikan. Selain daripada orang yang faham agama ni, ada juga beberapa golongan yang Allah bagi untuk kebaikan. Antaranya satu. Dan tuan-tuan kena tulis ada 4-5 golongan ni yang Allah bagi kebaikan. Satu, orang yang faham agama. Jadi tuan-tuan, sebab itu orang yang faham agama ni tak semestinya dia orang yang mengaji agama. Kadang-kadang tuan-tuan mengaji biasa pun boleh faham. Kadang-kadang orang yang sapu sampah tu, bila kita tanya nak kena mandi sapak, dia kata syirik. Tu dia sapu sampah. Kadang-kadang yang pakai serban pun tak ketahuan syirik ke tak. Yang pakai serban pun tak ketahuan syirik ke tak. Yang mengaji tepi-tepi yang sapu sampah lebih faham akidah daripada ini satu. Okey, yang kedua, orang yang Allah nakkan kebaikan selain daripada Allah bagi faham agama. Yang kedua, Allah memberikan taufik untuk dia melakukan amal sebelum dia mati. Nah, ini juga Allah nak kebaikan. Siapa-siapa yang sebelum dia mati dia buat amal ibadat, itu tanda Allah nak dia baik. Berdasarkan hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ni ada dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ni sahih. Iaitu Nabi SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, macam hadis tadi dah. Sama tak? Sama. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba itu, Allah akan menjadikan dia beramal. Sahabat tanya, apa maksud dia tu? Nabi kata, Allah akan membuka ruang dan peluang untuk dia melakukan amalan saleh sebelum dia mati dan Allah redha kepadanya. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada selain daripada faham agama, nombor 2 apa dia? Sebelum dia mati, Allah bagi dia buat amalan. Tuan-tuan tanya kawan tu mati, pendek kata macam ni lah, dia mati tengah buat ibadat. Itu tanda Allah nak baik pada dia. Itu husnul khatimah. Itu yang kedua. Tanya dia mati buat apa? Dia mati tahajud, nak bangkit tahajud. Itu okay, Allah nak dia baik. Dia mati di mana? Dia mati di masjid, mayang isyak. Mati tengah baca Quran. Ini semua kira Allah. Allah yang atur supaya dia buat kebaikan. Itu Allah nak. Tak maulah dia mati di mana? Tepi bendang. Cari apa maghrib? Mengan. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga tuan-tuan? Apabila Allah mengkehendaki, ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik. Ini nombor 3. Apabila Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia lagi. Nampak? Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan, Allah akan menahan azab dan Allah akan membalasnya di hari akhirat. Itu dia. Siapa yang Allah nak kebaikan, Allah segerakan balasan di dunia. Bagi sakit, bagi susah apa semua, settle siap-siap. Bagi clear siap-siap di dunia, akhirat esok bersih. Pasal itu Nabi kata ada orang yang sakit lama, bertahun-tahun dia sakit, dia bangkit kosong, dosa dia clear. Tapi tuan-tuan jangan minta. Nabi larang. Tuan-tuan dengar kata, bagus kalau Tuhan percepat, ya Allah percepatkanlah azab untuk aku di dunia. Jangan. Tak boleh, dilarang. Tapi Allah yang buat semua ni duduk di tangan Allah. Pasal itu orang yang memang Allah Ta'ala bagi clear di dunia. Sebab tu kita tengok kawan tu sakit, sebenarnya Allah nak kebaikan. Pasal apa Allah bagi dia sakit lama sangat? Allah seksa dia. Kita rasa macam Allah seksa dia. Kita rasa macam Allah naya dia. Tak.
Allah nak dia baik, pasal Allah nak basuh siksa. Itu apa yang disebut dalam hadis At-Tirmidzi. Azan dulu tuan-tuan, sekejap lagi kita okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok juga yang ketiga. Betul yang ketiga. Yang pertama tadi Allah nak kebaikan, Allah bagi faham agama. Yang kedua Allah nak kebaikan, Allah segerakan hukuman di dunia. Yang ketiga, sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, hadis Bukhari. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Ini disebut dalam hadis Bukhari. Jadi orang yang kena musibah ni, pasal tu kita tengok musibah ni banyak kena pada para nabi. Para nabi yang paling dahsyat kali. Nabi kata asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal atau kama qala. Asyaddul bala, orang yang paling dahsyat kali musibah kena para nabi. Lepas tu orang yang kemudian sikit, orang yang kurang sikit iman ni, orang yang bawah sikit pada para nabi. Sebab tu kita tak boleh jatuh hukum, tak boleh ukur satu orang yang kena musibah itu orang yang dibenci oleh Allah, tak boleh. Apalah dosa hang buat sampai teruk sangat, tak boleh. Kita tak boleh tanya macam tu. Sebab boleh jadi Allah nakkan kebaikan. Pasal bila kena musibah, apa maksud kena musibah? Banyak. Orang yang kena musibah, nampak satu, pahala dapat. Nampak dua, dosa hilang. Nampak tiga, naik darjat. Nampak? Ini bukan saja musibah ni dalam bab sakit, macam-macam lah musibah. Sebab itu dikatakan di kalangan para sahabat, mereka susah hati kalau mereka tidak demam atau sakit dalam tempoh masa yang lama, seolah Allah Ta'ala mengabaikan mereka. Mereka tengok macam tu. Tapi bukan kita minta, bukan kita disuruh cari, tetapi cara Allah deal dengan kita tu. Sebab itu Allah beri kesenangan kepada orang kafir ni, bukan tanda Allah suka, bukan tanda kerana Allah redha, tak. Kan? Nampak? Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula yang keempat. Yang keempat, yang dikatakan orang yang nak kepada sebab tu saya kata dekat tuan-tuan tadi, hadis yang siapa yang kena musibah tu bila dia jumpa Allah tak ada dosa. Hadis tu riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Saya baca kat tuan-tuan. Yang kata orang yang Allah nak kebaikan ni Allah bagi musibah, tapi kita tak minta. Allah tahu sesuai dengan kadar kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Tidak la yazal, senantiasalah bala itu kena pada orang mukmin lelaki atau orang mukmin perempuan, sama ada pada diri dia, tubuh badan dia, pada harta benda dia, pada anak dia. Duk kena, hari ni kena diri dia, esok kena harta benda dia, lusa kena anak dia. Tak berhenti sat. Kita nampak la ilaha illallah, besar ujian ni. Di samping tuan-tuan, bila kita tengok orang kena musibah, jangan lupa macam-macam lah kita duk dengar, orang aksiden lah, orang sakit lah, orang apa lah, macam-macam kita duk baca di Facebook apa semua. Bila kita tengok, kita kena baca doa. Doa apa yang Nabi ajar? Doa tolak bala. Ni doa tolak bala. Tuan-tuan tengok kawan tu kena bala, tuan-tuan tak mau bala tu mai kat tuan-tuan, ada doa tak? Jangan duk balik pergi mandi pula. Maipek. Macam mana? Tuan-tuan tengok, baca-baca sakit buah pinggang. Dengar kawan telefon dia kata, hang aku tolong doa bagi aku ni sakit buah pinggang ni. Kita takut lah. Kita mesti takut, tuan-tuan takut kan? Dengar orang kena COVID pun tuan-tuan takut kena kat tuan-tuan. Macam mana kita nak tepih? Macam mana kita nak tepih benda tu tak pantun mai kat kita? Ada doa dia. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka Allahu bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nabi kata bila seseorang itu melihat
saudaranya terkena musibah, bala, hendaklah dia baca doa ini. Sebab asbab dia baca doa tu, kerana dia baca doa tu, Allah tak akan membawa bala tu kena pada diri dia. Maksud dia diselamatkan daripada benda yang kena kawan tu. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang menyelamat kita. Bila tengok orang sakit, kita puji Allah. Pasal apa? Pasal tak bagi kita kena. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku mimma btalaka Allah bih. Apa yang Allah bagi kena kat hang, dia tak bagi kena kat aku. Segala puji bagi Allah. Wa faddalani, dan dia mengangkat kedudukan aku kerana dia tak uji aku benda tu. Aku tak sanggup. Ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dia bagi dekat orang lain, dia tak bagi kat aku. Dia muliakan aku, dia selamatkan aku, dia sayang aku. Kita baca yang ni, kita tak kena. Nampak? Tapi kalau nak kena juga, itu dalam ketentuan Allah. Sebab bila siapa-siapa yang kena tu, hatta yalqallah, sehingga dia bertemu dengan Allah, wa ma'alaihi min khati'ah, dalam keadaan tak ada dosa. Buka-buka buku yang ni demam, yang ni batuk, yang ni hilang duit, yang ni apa, yang ni apa, dia jadi kafarah. Nampak? Hatta syauqah, sehingga yushaku, duri yang mencucuk kaki dia. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula yang terakhir. Yang terakhir, seseorang yang Allah nakkan kebaikan. Yang ke-5, seseorang yang Allah nakkan kebaikan untuknya, Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Kesabaran. Siapa-siapa yang Allah campakkan kesabaran, Allah nak kebaikan. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, tidak ada wa ma'u'atiya ahad, tidak ada orang yang diberikan sesuatu yang lebih baik ata. Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang Allah bagi pada seseorang itu, melainkan Allah memberikan kesabaran yang kukuh, yang kuat pada diri dia. Siapa yang Allah nak kebaikan, Allah bagi dia sabar. Sabar ni apa dia? Ada orang tanya, sabar tu apa dia? Sabar ni, dalam hadis dia kata as-sabr 'inda as-sadamatil ula. Sabar ni apa dia? Yang tuan-tuan duk kata, ya Allah bagi, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama orang sabar. Sabar tu apa dia? Sabar itu pada pukulan yang pertama. Yang nak dikatakan sabar tu masa kena hentaman yang pertama tu, tuan-tuan sabar lepas tu tak aci. Ini berdasarkan hadis wanita yang menangis di kubur. 2-3 hari lepas tu baru nak sabar, tak mau. Masa kena tu, masa pers tu, lepas 2-3 hari dah cool, lepas tu tak ci, tak mau. Okey lah juga, tapi tak masuklah sabar. Perempuan ni duk teriak tau di kubur. Perempuan ni duk teriak di kubur. Anak dia menangis teriak di kubur. Nabi mai daripada belakang, dia tak tengok kata tu Nabi. Dia dengar suara lah. Nabi kata sabar. Nabi nasihat dia. Pasal itu kita tuan-tuan, kita kena tengok orang kena musibah, kita pergi suruh dia sabar. Hang mana tahu apa lah. Perempuan tu kata lagu tu lah kat Nabi. Hang tahu apa yang mati anak aku. Nabi pun tak kacau. Nabi balik. Nabi balik pergi rumah dia. Orang lain main habak dekat dia, perempuan tu. Hang kata tadi ni, yang hang kata hang tak tahu apa, yang tegur hang tu, yang suruh hang sabar tu Rasulullah. Dia lari daripada kubur tu, pergi rumah Rasulullah. Dia minta maaf, dia kata dia sabar. Kemudian Nabi kata as-sabar 'inda as-sadamatil ula. Nabi kata tak apalah, okeylah. Tapi sabar ni masa awal tadi ni, masa aku tegur tu, kalau hang sabar, yang tu dia kira sabar. Ni dah hang tahu Rasulullah apa semua, dia cerita apa semua, baru nak sabar. Sabar ni berat tau. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, jadi ini sedikit syarahan dan huraian kepada hadis sesiapa yang Allah nakkan kebaikan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kita syukur kalau ada di kalangan keluarga kita atau diri kita sendiri yang boleh memahami agama. Bukan berilmu, tapi memahami. Memahami. Okey. Qulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.